Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, berjumpa lagi kita pada video kali ni. So, hari ni saya ada masa lapang sikit kan. Pada ni baru lepas rehat, rest pada kejap kan. Yelah, kita macam-macam masalah kan. So, bila macam-macam masalah tu kita punya tune kepala tu kena relax dulu. Dia tak boleh terus. Dia kena relax-relax. Kalau tak nanti kalau kita force untuk sambung kerja tu nanti dia jadi takut ada banyak benda tinggal kan. Apa cerita ini? Ini saya just nak share mengenai stainless steel fret dengan nickel fret. So apa different, apa kelebihan, apa kekurangan kan? So apa yang saya nak beritahu kat sini adalah sedikit info yang saya ringkaskan lah. Saya ringkaskan. Fret ni dia ada macam-macam jenis, dia ada macam-macam size, dia ada macam-macam material dia punya alloy tu kan. Jadi dia ada size tu, dia ada small, dia ada medium jumbo, dia ada super jumbo, dia ada extra jumbo kan. So sebenarnya sampai ke hari ini belum ada satu pun entiti yang menyeragamkan unit. Unit maksud saya sampai hari ini tak ada unit yang standard untuk size fret. Tapi dia lebih kurang macam ni, macam kertas pasir kan. So kertas pasir dia ada fine, medium, hard kan. Dia ada halus, sedana, dia ada kasar kan. So bila kita sebut kertas pasir yang halus kan. So kalau saya tanya sahabat-sahabat semua, kertas pasir grade 600 tu halus ke kasar? So ada yang cakap halus kan. Okey, memang betul lah dia halus. So yang 800 halus juga kan. So kalau yang 1000 halus juga. Kalau yang 2500 super fine, super halus. Kalau yang 5000, kalau yang 7000 itu macam mana pula? So dia tak ada yang standard punya unit. Tak ada standard untuk yang menetapkan size fret ni kan. So macam jumbo kan. Apa bila kita sebut jumbo tu apa sebenarnya? Apa maksud jumbo tu? Jumbo tu maksud dia besar. So kalau macam baju L, macam saya pakai ni M. So kalau jumbo kita nisbahkan pada baju, dia ada L, dia ada XL, dia ada XXL, dia ada XXXL. Dia ada banyak. Sampai 5XL pun ada kan. So macam tu juga dengan fret. 2.5 mm hingga 2.7 saya nisbahkan dia sebagai jumbo. 2.5 hingga 2.7 mm. So dalam 2.8 tu saya nisbahkan dia sebagai super jumbo. Maknanya L tu dia XL sikit. Jadi kalau macam extra jumbo 2.9 hingga 3 mm kan. So saya anggarkan dia lebih kurang maju macam XXL. Dia macam tu. Itu yang saya biasanya penerangan macam ni saya akan bagi pada customer lah yang kurang dia tak faham kan. Apa size jumbo, apa medium jumbo, macam tu lah kan. So macam baju pun dia ada S. Dia ada S tu dia ada kecil-kecil lagi kan. XS, SX apa tak kan. So macam tu lah saya cuba nak bagi saya cuba nak bagi pemahaman lah tentang size fret. Itu size. So material so material fret ni dia ada nickel, dia ada alloy, dia ada brass, dia ada kalau macam Jessica dia ada gold evo kan. So biasanya yang top nickel, gold evo, stainless steel kan. So biasanya yang common orang pakai adalah nickel. Okay. So nickel ni dia ada campuran dia punya bahan-bahan yang material yang digunakan untuk buat alloy nickel tu. Okay, nombor satu tu nickel lebih kurang dalam 18% ataupun ada yang 12%. So nickel tu dia ada campur dengan copper, dia ada campur dengan zinc. So copper tu dalam 62%. So zinc tu yang selebih tu adalah zinc. Okay. So kenapa color fret tu dia tak jadi color copper? Sebab sifat nikel tu color dia kuat. Nikel ni satu besi yang ada terdapat pada tahi bintang kan. So besi tu dia punya sifat dia keras.
dicampur, disalut, disadur dengan besi-besi yang lain, dengan material yang lain. Sifat nikel ni dia melekat pada magnet. Maknanya kalau ada seketul magnet tu, maknanya kalau ada seketul besi nikel tu, kalau kita ambil magnet kan, magnet ni kita letak, dia melekat. Tapi kenapa bila kita ambil fret dia tak melekat? Sebab fret ni, nikel ni dia dah campur dengan copper dengan zinc. Copper dia tak melekat dekat magnet kan, macam tu juga dengan zinc. So kenapa dia campurkan nikel dengan campuran copper dengan zinc? Supaya dia boleh membentuk alloy yang boleh dibentuk. Sebab besi ni keras kan. Nikel ni dia punya takat lebur dia 1500 darjah Celsius. Memang tahan tahan rasak nikel ni kan. Okay, so gold macam fret gold Evo ni dia nikel, stainless steel. Gold Evo dia tengah-tengah. Gold Evo ni dia tak ada nikel. Dia bukan stainless steel, dia bukan nikel, dia gold Evo tu. Dia besi campuran copper dengan zinc. So color dia warna gold. Sebarang cuaca, sebarang suhu, sebarang aktiviti dia boleh mempengaruhi keadaan nikel tersebut. Maknanya kalau macam bila fret ni, lama-lama dia akan haus. So sebab tu ada formula 12% dan 18 nikel yang keras. Maknanya dia boleh tahan sikit benda tu. Stainless steel, okey. Kalau fret stainless steel pula kan, so lebih kurang sama, tapi dia ada campuran chromium. Chromium, K-R-O-M-I-U-M, chromium, ataupun kalau bahasa Inggeris kita panggil chrome lah kan. So chromium ni dia punya color tu memang warna chrome kan. So dia salut dengan nikel, dia salut dengan copper, dia salut dengan zinc tu. Chromium tu di bahagian luar. Chromium tu dia menyingkir oksida, dia menyingkir oksigen. So chromium tu dia menyingkir oksigen, so dia tahan karat. So dia tidak mudah dipengaruhi. Chromium ni adalah sejenis logam yang keras. So dia lapik dekat kandungan yang dalam tu. So dia keras. Dia dah sadur sekali kan. Jadi macam yang ini. Okey, macam yang ini. Okey. Yang ni saya ada tali. Yang ni tali di Ederio kan. So yang ini nikel dengan steel. Okey, nikel dengan steel. So dia melekat dengan magnet. So dia melekat lah dengan magnet kan. Dia melekat. So yang ni nikel melekat. Tapi yang ini nikel fret dia tak melekat. Kan, dia tak melekat. Kalau saya lepas dia jatuh lah kan, dia tak melekat langsung. Dia tak melekat sebab dalam ni ada kandungan copper. Okey. Jadi disebabkan kandungan benda ni, jadi disebabkan kandungan yang ada dalam fret nikel ni, dia ada kelebihan dia tersendiri dan kelebihan yang tersendiri. Okey, so kalau macam yang ini, nikel dia melekat lah kan, dia melekat dengan magnet ni kan. Okey, so yang ni memang tali original lah. Ini tali original. So yang ini tali beli dekat Shopee kan, customer je. Saya buka kan. So dia tak melekat langsung. Kan, sebab steel, sebab nikel dia kurang. Sebab tu dia senang putus. Kan. So banyak orang cakap, ada setengah orang dia macam kata dia tak suka stainless steel sebab bunyi dia, besi dia terlebih sangat. Bunyi dia macam bunyi kayu, tone kayu kurang dan sebagainya kan. Okay, itu kira masing-masing lah kan. Jadi sebenarnya kita kena faham kenapa stainless steel fret tu invented. Fret stainless steel tu dicipta. Kita kena faham. Kalau tak ada sebab, dia takkan, orang takkan cipta dia kan. Dia mesti ada sebab. Okay. Jadi lepas saya, jadi sejak beberapa lama saya dah kaji kan. Saya dah buat self experiment. So apa yang saya dapati, fret yang mempunyai kandungan nikel 18% berbanding dengan 12% kan, dia berkilat. Walaupun gitar tu dah lama kan, tapi dia berkilat. So yang ini fret yang lebih kurang sama juga usia dia 10 tahun. Yang ni gitar ni dah 10 tahun, yang ni pun dah 10 tahun. So color dia macam pudar kan, color dia pudar. Dan yang ini dia lepeh habis kan, dia dah rata habis. Yang ni saiz sama 2.6 mm, lebih kurang sama kan. Okay. So yang ini bila saya potong
Pak kan, dia senang nak putus. Kalau macam ini dia putus tapi susah sikit dia nak kita nak potong dia kan. Okey. So macam yang ini, jenis macam ini yang berkilat macam ni, nikel dia lebih 18%, yang ini 12%. Bila saya masuk flat stainless steel, tak kisah apa-apa saiz pun, dia punya tone dia tak jauh beza dengan nikel 18% yang ni. Tak jauh beza pun. Cuma beza dia saiz. Bila kita tukar saiz tu, dia jadi tone dia jadi lagi besar, lagi sedap. Jadi setelah beberapa lama saya buat kajian kan, dan saya eksperimen sendiri, so saya dapati fret yang harden ni kan, yang lebih keras daripada 12% nikel ni, okey. So dia punya tone tak jauh beza dengan fret stainless steel, lebih kurang je. Cuma fret stainless steel ni bila kita main, playability dia lagi syok kan. Bila kita nak bending tu smooth like butter, memang lembut sangat kan. Kita nak main vibrato tu sampai, feel tu sampai kan. Kalau saya main sound clean, main okey, tak ada masalah. Even bukan saya je yang kata macam tu, customer pun semua cakap macam tu kan, tak ada masalah kan. So ada seseparuh orang customer yang datang ke sini, memang dia pun cakap dia tak berapa suka fret stainless steel sebab tone kan, sebab dia nak tone kayu kan. Okay, so kebanyakan customer saya yang macam ni, dia Fender man. Dia Fender man. Maknanya dia memang main Fender, dia ada yang main Gibson. So yang ini memang kebanyakannya tak menggemari fret stainless steel. So kalau macam yang customer yang jenis pakai gitar-gitar super strat yang untuk hard play kan, memang ramai yang suka fret stainless steel. Ada yang berpendapat macam kalau nak tukar fret stainless steel ni satu kelaburan yang rugi kan, sebab tone gitar lari dan sebagainya. Yang itu saya no comment lah saya no comment, sebab rata-rata hampir ke semua saya nak cakap semua kan macam lebih sangat kan. Okay, so ramai yang bagi feedback, alhamdulillah okey, memang bagus pakai fret stainless steel, sebab diorang ni kebanyakannya jenis yang hard play, main kaki soloist apa semua kan, kaki shading apa ni semua, diorang memang suka fret stainless steel kan. So sebenarnya bila kita main fret nickel yang 18% nickel ni, yang keras ni kan, so dia ada dua, satu 12%, satu 18% nickel. So yang 18% nickel ni, dia punya tone dia tak jauh beza pun dengan stainless steel, tak jauh beza pun kan. Yang ni pun kalau apa nama ni nak kata bunyi zing tu dekat apa nama ni gitar kan pun ada juga yang ni kan. So sebelum kita nak macam judge sesuatu benda tu, kita kena make sure kita kenal dulu benda tu kan. Kita kenal apa nama ni sifat-sifat dia, kenapa dia dicipta kan. So benda tu dicipta ada sebab. So fret stainless steel ni dia sangat-sangat keras. Tak ramai luthier yang suka pasang fret stainless steel. Tak ramai bang. Dia tak ramai. Sebab fret stainless steel ni dia keras, dia drag masa. Lepas tu tools janam. Serius bang. Tools janam. Saya punya crowning tu semua berapa banyak dah habis dah kan. Beli kan. So lagi satu, bila kita nak buat leveling kan, kita kena buat proper. Sebab bila kita salah buat ataupun salah pasang, kita susah nak reverse balik. And once dia dah rosak tu, susah kita nak repair. And kalau fret stainless steel ni, kita kena buat dia dengan cermat. Kena betul-betul, kita punya mental tu kena betul-betul. Dia tak macam fret nickel kan. Fret nickel ni kita senang nak bentuk dia, kita senang nak leveling dia dan sebagainya kan. So tak ramai luthier yang suka buat fret stainless steel. Tapi saya suka kan, sebab saya cuba nak bagi serve the best untuk customer kan. Nak rasa macam mana fret stainless steel ni apa semua kan. Jadi macam fret nickel ni memang dah lama lah kan, daripada tahun 18 kan, tahun 1800 kan, memang dah ada dah fret nickel ni kan. Memang dah pakai untuk mandolin apa semua, banyak lah dah pakai kan untuk alat-alat muzik kan. So fret stainless steel ni baru je di-invented kan, baru je diinovasikan. Fret stainless steel ni adalah sesuatu yang baru kan, ada sesuatu yang baru, sesuatu inovasi yang baru yang dalam abad yang ada sekarang ni kan. Jadi bila ada sesuatu pembaharuan kan, tak ramai yang suka. Macam contoh dekat Semenyih ni lah kan. Kat Semenyih ni dah ada macam-macam pembangunan, dah ada mall, dah ada macam-macam. So bila dah ada macam-macam pembangunan, bila dah banyak kawasan baru dah dibuka,
ramai orang daripada luar pindah ke sini, jadi orang kat sini dia tak selesa. Bukan semualah, ada separuh orang. Sebab saya terbaca dalam grup-grup kat Facebook kan, aku rindu semuanya yang dulu, aman, tak jam, apa ni semua kan. Tak semua yang suka pembaharuan, tapi saya suka. So macam tu juga Fred Celestine kan. Bila ada Fred Celestine tu tak ramai yang suka kan. Macam Gibson, dia nak buat gitar yang apa nama ni, pembaruan kan, pun orang kena kecam kan. Jadi macam individu yang pertama yang memasang Fred Celestine pada gitar adalah seorang luthier daripada New York, Amerika. So nama dia Ken Parker. Ken Parker, dia pasang lebih kurang awal tahun 1990. Dia dah pasang Fred Celestine dekat gitar. So antara lainnya sebab dia nak pasang benda ni, pasal dia sedar yang apa nama ni, ada gitar yang kerap kena refret. Sejak mutakhir ni kan, banyak inovasi gitar dah di-invented kan. So banyak gitar-gitar jenama tersohor pun banyak yang dah pakai Fred Celestine, tapi harganya mahal. Sebab nak pasang Fred tu, dia memerlukan seorang luthier yang pakar untuk memasang Fred tersebut. So antara gitar-gitar yang dah pasang, gitar Jackson ada, gitar Ibanez ada. Ni baru-baru ni pun yang Fender pun ada keluar Fred Celestine. Memang dia keluar tu American Lux kan, Fender American Lux. So dia dah pakai Fred Celestine. So macam biasanya gitar-gitar yang mass production ni, dia tak akan pakai Fred Celestine. Sebab pekerja kilang tu memang tak kerti pasang kan, susah gila nak pasang kan. Yang satu, dia melibatkan time consuming and cost. Pemasaran global, memang pemasangan Fred Celestine tidak sesuai untuk Geo, untuk Squier, untuk LTD, memang tak sesuai. So macam gitar-gitar yang mahal kan, gitar-gitar yang mahal, gitar custom, Jackson, gitar Chevelle, Washburn pun ada kan. So diorang akan pakai Fred Celestine. Sebab apa? Untuk hard play dan tone. Dan biasanya macam untuk pada saya, bila customer tanya kan nak pasang Fred Celestine, saya akan tanya gitar apa kan. So kalau macam misalkan dia kata gitar Les Paul kan, saya jarang propose untuk dia Fred Celestine. Saya akan propose dia Fred Nickel kan. Tapi kalau macam gitar-gitar yang medium weight, yang light weight, saya akan propose stainless steel. Sebab apa nama ni, Fred Celestine ni memang sesuai untuk gitar-gitar yang nipis, yang ringan. Macam gitar-gitar yang ringan ni, kalau kita nak harapkan tone kayu dia pun tak berapa sangat. Dia tak sama macam Gibson dengan Fender. Tone kayu dan sebagainya. Ada yang kata Fred Celestine ni dia mengganggu tone kayu dan sebagainya kan. So macam ni lah, bila kita beli sesebuah gitar tu kan, kita beli gitar tu, okay, kita main kan. So ada tak kita tengok spek gitar tu? Ada tak kita tengok? Macam kita main asal gitar ni sebu lah, bunyi dia, tone dia tak keluar lah, tone dia inilah, tone dia sembab lah, macam-macam kan. Tone dia macam tenggelam lah, macam tu kan. Kita kena tahu apa karakter kayu dan hardware yang ada pada gitar tu. Apa finishing dia kan. Kalau macam leka tebal, gitar yang menggunakan leka yang tebal, yang keras, dia memang ganggu sustain. Dia memang kacau tone kayu. So kalau macam customer datang, bila macam dia bawa gitar tu, bila saya main, okey, kalau macam ni nickel, okey, masih okey lagi. Kalau dia nak pasang nickel, saya akan pasang nickel kan. Macam bagi saya, kalau macam bila customer datang bawa gitar, bila saya tengok gitar tu leka dia tebal kan, lepas tu dia punya kayu pun ada sampai 3 pieces pun ada kan, 3 piece pun ada. Lepas tu apa namanya, dengan ball on apa ni semua, bila kita main tu dia punya low tone dia terlalu tinggi, so bunyi dia tenggelam kan. So saya akan prefer Fred Celestine. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, karakter kayu pun kita kena tengok fretboard apa dia pakai, grade apa dia pakai kan, grade kayu. Lepas tu kalau dia punya finishing yang tebal pun, dia boleh mengganggu tone kayu, bukan fret itu sendiri. Macam fret punya size pula kan. So macam fret punya size ni, dia punya setiap size tu, setiap lebar width dia tu kan, setiap width tu dia berbeza dia punya height. Dia bila ada width, dia ada crown height tu kan. Okay. So crown height ni yang memainkan peranan penting. Kalau macam saya fret nickel, saya pun okey, tak ada masalah. Saya pun suka fret nickel, tak ada masalah kan. Tapi saya tak boleh main fret jumbo ke bawah. Saya tak boleh main fret kecil, saya kena main fret besar. Sebab apa? Dia punya sifir dia mudah je bang. Sifir dia mudah je.
Okay, so ibarat macam trampolin. So ni tiang trampolin kan. Ni trampolin, tiang 1, tiang 2, lepas tu ada trampolin kan. Ada trampolin. Okay, so kalau trampolin tu rendah, kalau trampolin tu rendah macam ni kan. Okay, trampolin tu rendah macam ni. So ada dia punya getah tu kan. Okay, so trampolin. So bila kita njut kat situ, so akan cecah tanah. Sebab apa? Dia rendah. Sebab dia rendah. Jadi bila nisbah pada fret ni, bila fret tu rendah, bila kita tekan, kita bend, kita punya jari tu gesek dekat fretboard tu terlalu banyak sangat. Jadi macam ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi saya tak suka. Saya tak boleh main sebab nanti dia boleh terlepas. Saya tak boleh nak rasa tali tu. Jadi saya memerlukan fret yang besar dan fret yang tinggi. Jadi bila fret yang besar dan tinggi, dia jadi macam ni. Okay. Tadi macam ni kan. Okay, so kita buat macam ni pula. Okay. So bila kita tukar tinggi macam ni, trampolin. So bila ada getah atas tu, kita njut, kita tak rasa tanah, kita tak jejak ke tanah kan. Makin njut, makin banyak kita njut, makin tinggi kita naik. Makin orang tu besar, gemuk, badan besar, dia njut, dia tak akan cecah ke tanah tu, malah makin tinggi dia naik. Macam tu juga bila kita nak vibrato, kita nak string bending, kita rasa macam sedap kan. Dia rasa macam tu. So kalau macam ada yang kata tak suka fret tinggi lah apa ni semua kan. Tapi kenapa pakai scallop? Kan? Kenapa pakai fretboard scallop? So sama je dia punya analogi dia kan. So macam apa nama ni, tone kayu kan. Fret Celestin ni kacau tone kayu. So bila kita kikis scallop tu, itu pun kita dah buang beberapa persen tone kayu dekat situ. So macam ada orang kan, dia tebuk sana tebuk sini buat lubang, itu pun dia pun ada affected pada tone kayu. So sebenarnya fret Celestin ni ataupun yang harden nickel ni kan, dia pada saya lah, dia tak ada ganggu apa pun sebenarnya. Dia tak ada ganggu apa pun. Tone ni lah apa semua. Ini saya punya pendapat peribadi kan. Saya bukan cakap pada sesiapa, ni saya punya pendapat peribadi. Saya tak ada masalah dengan fret Celestin. Saya ada masalah dengan fret kecil je. Itu je masalah saya. Kalau macam hari ni zaman terbuka kan, sesiapa yang nak maklumat tu semua hujung jari kita boleh baca. Tak ada masalah nak baca sebagai adab untuk info. Tetapi berhati-hati bila kita menggunakan kenyataan tu. Sebab kalau kita baca tapi kita tak tahu, kita tak pernah try, kita jangan cakap apa-apa kan. Kalau kita dah pernah try, kita tahu berapa susah, apa result dia, apa dia punya feedback. So kalau macam yang baik tetap baik, yang tak baik tetap tak baik. So macam fret Celestin ni pada saya baik, tapi kita kena pakai tali yang baik juga kan. So macam bila kita pakai fret Celestin ni, kita tak boleh pakai tali Shopee kan. Memang habis lah tali kan, sebab fret Celestin ni dia keras, sangat-sangat keras. So kalau macam kekuatan fret nickel dengan fret Celestin ni dia 3 kali ganda kuat daripada fret nickel. Dia 3 kali ganda kuat. Cuma bila kandungan besi tu ada lebih banyak daripada nikel, kandungan kromium tu lebih banyak daripada nikel, so dia menghasilkan bunyi besi. Ini memang sifat lah kan. Macam kita kalau nak apa nama ni, kita nak bubuh sabun kan dalam bekas kan, makin banyak kita bubuh sabun tu makin banyak lah buih dia kan. So macam bila fret Celestin ni, bila kita banyak bubuh benda yang keras, so dia akan jadi keras. So apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk mengelakkan fret tu daripada menjadi haus, dan untuk long term investment dia adalah sesuatu yang menjimatkan. Kan ada orang tak suka tone, ada yang tak suka ni, tapi pada saya macam tone dan sebagainya, saya boleh manipulate melalui melalui efek kan, melalui volume, tone, knob tu, benda tu kita boleh manipulate. Benda tu tak ada masalah. Tapi kalau macam saya secara peribadi, saya lebih mementingkan kelaksakan, saya lebih mementingkan durability, saya lebih mementingkan keselesaan fret. Sebab saya main macam-macam lagu. Saya main metal, saya main rock, saya main lagu Zaitun Samiun, saya main lagu Fauzan Latif, saya main active pickup, saya main passive pickup, saya main akustik. Jadi saya ada banyak pengalaman dalam apa nama ni, bila kita dah rasa macam-macam gitar, kita dah rasa macam-macam fret, so kita tahu kita punya size fret yang kita perlukan. So nasihat saya, nasihat pula macam apa pula aku ni,
kan. So pesanan saya lah kan, pesanan saya, so kalau macam kita nak tukar fret kan, so tanya pada diri sendiri, orang yang boleh atau tak boleh dipercayai, ataupun kita nak yakin pada diri kita sendiri. Kalau macam saya, kalau saya tahu benda tu okey kan, so saya akan pergi, go for it, tak ada masalah kan, tak ada apa nak takut pun kan. Macam janganlah kita macam kau janganlah pakai fret nickel ni, kau pakai stainless steel lagi bagus kan. Macam alah mahal lah pula. Itu kontra dia. Itu kontra. Fret stainless steel ni dia mahal. Macam saya cakap tadi, kalau macam kebanyakan luthier memang jarang lah, memang tak ramai yang suka buat fret stainless steel, sebab dia drag masa, nanti dia sangkut kat gitar lain. Nanti nak buat gitar lain tu tak siap kan. Jangka masa panjang, saya sarankan, saya recommend memang pasang fret stainless steel. Kalau untuk sahabat-sahabat yang ada gitar super strat yang untuk hard play, boleh pakai stainless steel. Tapi kalau macam pakai gitar yang kata apa, gitar yang vintage dan sebagainya, tu pula nak pakai stainless steel boleh, nak pakai nickel pun boleh, tak ada masalah untuk semua kan. So tak payah kita nak dindong-dindong pasal tone dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nickel fret yang 18% nickel pun dia punya tone dia lebih kurang je dengan stainless steel. Dia keras juga kan, cuma dia punya keras tu tak sama macam stainless steel. Tapi dia memang keras, dia tidak mudah dipengaruhi oleh aktiviti yang berlaku di atasnya. Dia tak sama macam fret yang 12% ni. So macam yang ni kita boleh tengok dia punya color kan, nampak? So yang ni 12%, yang ni yang 18%. Yang ni. Yang ni saya ambil daripada gitar apa, saya tak ingat dah. Ni gitar orang ni saya dah cabut kan, saya dah cabut fret kan. So yang ini color dia pudar, lepas tu bukan. Yang ini. Yang ini color dia pudar, lepas tu dia dah rata. Lepas tu bila kita try potong, sebelah tangan dia dah putus. Kalau macam yang ni, bila saya potong, dia keras. Saya kena pakai dua tangan baru dia putus. Kalau stainless steel tak boleh potong langsung. So yang ini saya ingat. Yang ini saya ambil daripada Fender. Ni Fender US. 12% nickel. Yang ni saya ambil daripada Fender US. Yang ni yang keras ni saya ambil daripada, kalau tak silap saya, LTD Deluxe. Kalau tak silap saya, LTD Deluxe Korea. Kalau tak silap saya lah. Yang ni. Sebab dia punya shape dia cantik lagi kan. Dia punya shape dia cantik lagi. Keras. So yang ni saya ambil daripada Fender US. Fender US yang dah lama ni kan. Yang ni. So macam saya cakap tadi, setiap benda yang di-invented, yang dipasang tu ada sebab dia. So dekat saya sekarang ni ada sebuah gitar Squier. So Squier ni, yang ni milik Abang Idris daripada Bido Perak, dia post ke sini. So gitar ni dah buat fret stainless steel. Yang ni saiz besar 3mm. Dengan bone nut. Okay, dengan bone nut. Tapi yang ni dia decal Fender. Ni decal Fender. So neck ni saya refinishing balik. Headstock ni dengan neck belakang ni kan. So saya refinishing balik, saya cat balik kan. Okay. So yang ini memang kalau main susah nak berhenti bang. Kan. Dia licin. Yang ini saya masuk tali Eliza. Eliza. So bunyi dia bright kan. So kalau macam bila setup tu proper, leveling kita proper, so bunyi zing tu tak ada. Kan. Dia tak ada buzzing. So tali dia 0.75mm string action height. So memang rendah lah kan, memang rendah. So dia tak ada buzzing dan smooth like butter. Berapa orang dah try gitar ni, dia kata, bang kenapa gitar saya tak licin macam ni bang, saya nak macam ni, dia kata. Sebab memang rasa dia lain bang. Rasa dia lain. Saya cakap ni bukan business talk ke apa ke, tak ada. Saya ni kalau macam fret nickel ke stainless steel ke, saya tak ada masalah. Saya pakai, saya balon je kan. Tapi saya nak cuba nak beritahu, fret stainless steel ni memang awesome. Itu dia saya nak cakap kan. Memang awesome kan. Ada orang tak suka, ada orang yang suka. Saya tak kisahlah orang yang tak suka stainless steel ke, macam-macam pendapat kan, bla 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 semua. Tapi yang penting saya suka, itu je. Kan. Customer happy, saya pun happy. Saya akan buat video demo sound gitar ni.
saya akan masuk amp dan saya akan pakai miking. Saya tak masuk gitar direct ke interface. So saya masuk ke amp dan tag melalui mic. So mic ni saya pakai macam ni lah kan. Mic di sini. Saya pakai mic ni kan. Okey, saya kat sini ada kabinet. Nanti so untuk buat demo ni saya akan daripada gitar saya masuk ke amp, saya masuk ke cab dan saya akan loop masuk ke interface melalui mic. Mic yang saya tunjuk tadi tu kan. So nanti boleh, kalau nak dengar nanti tu, kalau boleh lah pakai speaker. So kalau pakai speaker tu boleh dengar lagi clear kan. Okay.
Macam ada dekat luar sana ada macam-macam pendapat tentang Fred Celestine kan, daripada segi tone dan semua kan. So macam orang kata tak suka tone Celestine, tak suka tone macam-macam lah kan. Tapi bila tengok gitar sendiri karat kan, lepas tu ada sopik-sopik, lepas tu fret kotor kan. So macam mana tiba-tiba boleh fikir pasal tone pula kan. Tak boleh macam tu bang. Kita kena kenal kayu, kita kena jaga gitar baik-baik kan. So kalau kita betul seorang yang menjaga tone kan, kita kena jaga gitar kita kena kenal gitar kita kan. So jangan kita dengar cakap orang kata jangan pakai, kita pun jangan pakai sedangkan kita tak tahu kan. Rugi bang. Saya cakap macam ni kan sebab saya mempunyai pendirian saya yang sendiri dan saya tegas dalam pendirian saya kan. So memang macam-macam saya cakap tadi, memang macam-macam bla 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 kat luar sana, tapi yang penting saya suka dan feedback baik kan. So macam bila kita cakap pasal tone gitar kan, so kita kena make sure lah kan, gitar kita ni pun jangan karat kan, setup kena bagus kan. Gitar tu ada pernah buat setup ke tak. Kalau betul-betul kita seorang menjaga tone, kita kena kenal gitar kita kena jaga gitar kita. Kalau kita tak jaga gitar kita just main macam tu je, tiba-tiba kita cakap macam tiba-tiba kita cakap pasal tone, so tak balance kat situ. Okay, so saya off dulu. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum.